meneruskan kuliah. Boleh Ustaz? Okey, man. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Abang Zaki selaku pengerusi majlis. Yang saya hormati tuan pengerusi kita Haji Lan, seluruh ahli jawatan kuasa surau Haji Ismail, dan saya raikan teman-teman rakan-rakan kita yang turut memeriahkan program ataupun kita punya kuliah pagi ini. Mudah-mudahan kita insya-Allah kita akan mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perkongsian kita pagi ini. Jadi sebagaimana yang Abang Zaki sebut tadi, tuan-puan, insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan pengurusan ibadat kurban secara keseluruhannya. Cuma kita akan pilih lebih kepada tajuk-tajuk yang praktikal dengan kita, dan kita akan skip tajuk-tajuk asas. Kalau kita nak bincang tajuk asas, dia akan ambil masa banyak siri. Jadi kita akan skip tajuk-tajuk asas, kita fokus kepada beberapa tajuk yang praktikal dengan kita. Terutamanya kita di musim pandemik COVID-19 yang kita tak mampu untuk mengadakan ibadah kurban secara manual ataupun secara biasa. Jadi ada alternatif untuk kita buat ibadat kurban pada musim ini, dan sudah tentunya kita nak kena tahu cara-cara alternatif yang boleh kita lakukan. Baik, insya-Allah tuan-puan, kita akan cover beberapa tajuk. Saya akan sebut tajuk-tajuk yang kita akan bincang dalam beberapa siri yang kita akan buat. Yang pertamanya kita akan bincang tajuk pertama hari ini, kita akan cover tajuk hukum. Pertamanya ialah hukum kurban. Kita nak tahu tuntutan kurban dalam mazhab kita, adakah wajib ataupun hukum dia sunat. Yang keduanya kita akan cover tajuk yang kedua, iaitu sunat ataupun dipanggil niat. Cara niat di dalam ibadat kurban. Bagaimana cara tata cara niat di dalam ibadat kurban. Dan tajuk yang ketiga yang kita akan cover dalam siri-siri perbincangan kita ini, kita akan fokus kepada tata cara pelaksanaan ibadat kurban. Ini antara kunci yang kita akan fokus secara detail berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadat kurban, yang ada subtopik dia lebih kurang 5 tajuk, subtopik kecil melibatkan akad muamalat di dalam ibadat kurban. Dan tajuk yang terakhir yang kita akan bincang iaitu tajuk keempat, sebelum terakhir, tajuk yang keempat, cara penagihan daging korban. Kita akan bincang cara penagihan daging korban. Dia ada 3 cara, dan kita nak tahu cara yang terbaik daripada 3 cara. Dan last sekali, kita akan bincang isu. Isu ni kita akan bincang banyak isu, iaitu isu-isu yang berkaitan dengan ibadat korban. Itu tajuk yang terakhir. Tak sempat hari ini. Ini siri-siri yang kita akan cover, iaitu 5 tajuk kesemuanya. Yang terakhir ialah isu yang berkaitan dengan ibadat kurban. Jadi dalam isu ibadat kurban ini kita akan pilih nota ataupun risalah Tuan Guru Haji Cip yang akan bincang lebih kurang 9 ke 10 isu asas berkaitan dengan ibadat kurban yang kita akan rungkai bersama. Dan last sekali Q&A biasa. Seperti biasa kita akan setiap kali perbincangan kita akan bincang soalan-soalan berbangkit. Mungkin tuan-puan ada sebarang bentuk soalan, boleh tinggalkan di ruangan chat kita. Baik, kita terus kepada tajuk pertama tuan-puan hari ini, iaitu kita nak bincang tajuk yang pertama, hukum melakukan ibadat kurban. Hukum melakukan ibadat kurban. Jadi sebagaimana kita maklum tuan-puan, ibadat kurban ini dia merupakan ibadat maliyah, ataupun disebut di dalam istilah fiqh maliyatun mahdah. Ibadat maliyah mahdah. Apa maksud ibadat maliyah ataupun maliyah mahdah ini? Jadi ibadat ini dia ada 3 kategori utama. Pertamanya lah dipanggil ibadat badani, ibadat yang dilakukan dengan anggota badan kita, iaitu seperti solat, bacaan Quran dan sebagainya. Yang kedua dipanggil ibadat maliyah ataupun ibadat mali.
ataupun istilah lain disebut sebagai maliyah mahdah, ibadat semata-mata menggunakan harta benda yang kita ada, tidak melibatkan anggota badan. Sebab tu dia panggil maliyah mahdah, yakni semata-mata wang ringgit ataupun semata-mata harta benda tanpa melibatkan anggota badan manusia. Dan ada kategori yang ketiga tuan-puan, iaitu dipanggil maliyah wa badaniyah, ataupun disebut sebagai ibadat mali dan badani, iaitu ibadat yang melibatkan kedua-dua, iaitu melibatkan anggota manusia dan juga melibatkan harta benda, seperti haji. Jadi ibadat haji dan umrah dia melibatkan pelaksanaan dia, anggota manusia dan juga melibatkan harta benda. Sekiranya kita tidak ada harta, maka tidak wajib ke atas kita. Kenapa? Kerana dia melibatkan ibadat harta dan juga ibadat badan. Jadi kita nak bincang ini tuan-puan, ibadat korban dia termasuk di dalam kategori yang kedua, iaitu ibadat yang melibatkan harta benda. Apabila ibadat yang melibatkan harta benda tuan-puan seperti korban, yang kedua contoh seperti zakat. Zakat, korban ini dipanggil contoh ibadat yang melibatkan harta benda. Apabila ibadat melibatkan harta benda, maka dia akan melibatkan tata cara di dalam muamalat. Apabila ibadat itu berkaitan dengan pengurusan harta benda, maka tata cara pelaksanaan dia mesti kita tahu ilmu muamalat. Kerana dia melibatkan beberapa package di dalam muamalat. Seperti mana yang kita nak bincang pada hari ini tuan-puan, ibadat korban dia ada beberapa package. Jadi ada ibadat yang satu ibadat ini ada beberapa package hukum di dalamnya untuk kita laksanakan. Yang ada boleh dilaksanakan seorang dan boleh dilaksanakan dengan mewakilkan beberapa orang. Kita akan bincang. Contoh macam mana tuan-puan? Ibadat korban ini, di dalam ibadat korban dia ada beberapa package yang Allah tawarkan kepada kita. Yang pertamanya package jual beli. Yang keduanya ada hukum yang keduanya ialah hukum sembelihan. Yang ketiga ada niat. Yang keempatnya ada penagihan. Semuanya ini kita akan bincang satu persatu ikut dia punya flow dia. Jadi saya nak jelaskan kata kunci ni tuan-puan. Ibadat maliyah ini ibadat yang melibatkan harta benda yang ada kaitan terus dengan hukum muamalat. Dan ibadat maliyah ini dia ada beberapa package dalam satu ibadat. Apa dia yang dinamakan package? Satu package itu digabungkan untuk melekatkan satu ibadat. Ibadat korban tuan-puan, apa package dia? Dia ada jual beli, dia ada qabat, dia ada niat korban, dia ada sembelihan, dia ada penagihan daging korban. Itu maksud package yang mesti kita lengkapkan untuk menyempurnakan satu ibadat. Begitu juga tuan-puan zakat. Zakat ini ibadat maliyah yang dipakejkan oleh Allah Ta'ala. Apa package dia? Package dia niat, satu package. Yang kedua niat zakat. Yang keduanya mengeluarkan zakat kepada orang yang layak. Jadi sebab itulah kita akan bincang tuan-puan. Apabila dia melibatkan muamalat, maka ada hukum muamalat yang kita akan bincang satu persatu dalam tajuk yang kelima. Tajuk yang kelima kita akan cover iaitu tata cara pelaksanaan ibadat korban bermula SOP yang pertama sampailah penagihan daging. Dan kesemuanya itu tuan-puan digabungkan dengan ilmu muamalat. Ada akad jual belinya, ada qabatnya, ada niat korbannya dan ada wakilnya. Dan yang ketiganya ialah ada penagihan daging korban. Baik, settle tuan-puan, kita tahu secara umumnya status ibadat korban ini termasuk di dalam ibadat maliyah. Baik, kita nak fokus, kita nak terus kepada hukum. Hukum melakukan ibadat korban. Jadi ibadat korban ini tuan-puan, di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, hukum melakukan ibadat korban ini
sunat muakkad. Sunat muakkad. Adapun di dalam mazhab lain wajib. Mazhab Hanafi dia jadi wajib. Tetapi mazhab kita sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Iaitu sunat yang sangat dituntut. Kalau ghaira muakkad, sunat yang tidak dituntut. Kalau sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Sehingga mana sekiranya ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya makruh. Ini antara perbezaan sunat muakkad dengan sunat ghaira muakkad. Beza dia, muakkad ini terlebih dituntut, sehingga mana ditinggalkan dengan sengaja, maka hukumnya adalah makruh. Tapi sunat ghaira muakkad, sunat yang tidak dituntut, walaupun ditinggalkan dengan sengaja, tidak dihukumkan makruh. Sama konsep di dalam solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Ada sunat ba'diyah dan qabliyah itu yang muakkad 10 bilangan, dan selebihnya itu ialah ghaira muakkad. Maka yang muakkad itu kalau tinggal dengan sengaja, makruh hukum dia. Dan kalau ghaira muakkad, walaupun ditinggal dengan sengaja, tidak makruh. Baik, kita dah tahu itu sunat muakkad. Dan sunat muakkad ni pula tuan-puan, dia dibahagikan oleh ulama kepada dua pula. Pertamanya ialah sunat muakkad yang ain kita panggil. Dia panggil sunat aini muakkad. Sunat aini muakkad dan sunat kifai yang muakkad. Ini pembahagian secara detail sahaja. Untuk kita lebih clear status kita. Kita ni hukum melakukan ibadat kurban, adakah ain muakkad, adapun adakah kifayah muakkad. Jadi kita nak kena beza dulu di antara sunat aini dengan sunat kifai, tuan-puan. Sunat kita dah tahu. Standard sunat kita dah tahu. Buat dapat pahala, tinggal itu rugi sahaja. Dia panggil ma yasabu ala fi'lih. Perbuatan yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ganjarkan kepada kita pahala. Wala yusab dan tidak diseksa bagi mereka yang meninggalkan sunat ini. Ini kita dah tahu. Sunat, apabila sebut sunat, tergambar di minda kita. Sunat kalau buat ni dapat pahala, dan tinggal itu tidak memberi apa-apa kesan. Maksudnya tidak berdosa, cuma rugi saja. Pembahagian tu pula tuan-puan, sunat ni dia pula ada sunat aini dan sunat kifai. Aini ni dia tertentu kepada individu mesti buat, ataupun dia panggil buat. Tak terlepas ke atas dia kena buat. Contoh macam mana tuan-puan? Biasa kita bagi contoh sunat aini ni. Contoh, kalau kita makan nasi seorang diri. Kalau kita makan nasi seorang diri, maka sunat aini ke atas kita membaca sekurang-kurang Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia tak baca doa makan. Dapat pahala membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekira dia seorang diri, maka sunat aini ke atas diri dia untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurang, dapat pahala. Pahala apa? Pahala sunat. Sunat apa? Sunat aini. Aini itu maksudnya tertentu ke atas individu. Kalau dia seorang, maka tertentu ke atas dia. Itu dia panggil sunat, sunat aini. Di dalam isu kurban, tuan-puan. Jadi sunat muakkad ataupun sunat aini muakkad sangat dituntut ke atas aini, ke atas individu, sekiranya dalam rumah itu kita seorang sahaja. Pengiraan sunat muakkad ini dia kira tuan-puan isi rumah. Kalau dalam rumah kita ni isteri kita pun tak ada, kita hidup bujang. Kita je ada, anak pun tak ada, isteri pun tak ada. Maka sunat aini ke atas kita untuk melakukan ibadat kurban. Itu dia panggil sunat aini muakkad bagi setiap orang yang ada harta lebih pada hari Aidil Adha dan juga hari Tashriq.
pahalanya sangat besar lah. Kita tak sebut yang dari segi kelebihan tu, kita dah maklum. Pahala besar berbanding dengan sedekah sunat. Walaupun nama sunat muakkad. Sunat muakkad melakukan ibadat kurban, pahala dia lebih besar daripada sedekah sunat. Baik, serta tuan-puan, pertama sunat aini muakkad. Contoh dia, kalaulah kita seorang diri sahaja di dalam rumah kita, tak ada siapa pun, maka sunat muakkad ke atas diri kita untuk melakukan kurban sekiranya kita mampu. Kemampuan itu diambil kira pada hari Aidil Adha dan juga 3 hari tasyrik. Ada kemampuan lebih daripada nafkah wajib. Nafkah makan minum kita, nafkah pakaian kita dan juga nafkah tempat tinggal kita. Ada nafkah yang wajib lebih daripada nafkah wajib, maka kita ada lebihan, dan lebihan itu cukup untuk satu bahagian lembu ataupun untuk seekor kambing. Maka sunat kata ditekan. Sunat ini paksaan dalam bentuk yang tidak mu'tamad. Kalau wajib, paksaan dalam bentuk mu'tamad. Tapi kita sunat ini Allah paksa juga, Allah tekan kita juga subuh, tapi dalam bentuk yang tak mu'tamad. Maksudnya kalaulah dia tak buat, tak haram, cuma rugi sahaja. Dan kalaulah sunat muakkad ini tuan-puan tak buat tanpa dia mampu, tapi dia tak buat tanpa uzur, maka makruh. Siapa yang tak berkorban sedangkan dia mampu, duit lebih satu bahagian tu mampulah. Contohnya dia kira-kira duit dia dalam simpanan dia, tolak keperluan dia harian 4 hari ni ada lebih. Lebih berapa? Cukup untuk satu bahagian. Tiba-tiba dia tak nak buat. Boleh ke tidak? Boleh. Tetapi hukum dia makruh. Kenapa makruh? Kerana sunat muakkad. Baik, serta yang pertama, sunat ain muakkad. Jadi sebab itulah, tuan-puan, dia ada cara untuk kita dapat 2 pahala. Pertama, pahala muakkad, pahala sunat. Yang kedua, makruh. Dia akan dapat 2 pahala. Pertamanya, dia niat aku buat ibadat kurban ini kerana sunat muakkad. Yang keduanya, dalam masa sama dia niat untuk mengelakkan makruh. Dia combinekan. Aku niat, kenapa dia buat ibadat? Kerana sunat muakkad. Dan, ada dan. Dan untuk mengelakkan daripada makruh. Jadi, dia ada kaedah, dia formula dia. Tiap-tiap meninggalkan perbuatan makruh semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan diganjarkan pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kerana makruh itu larangan. Cuma larangan dalam bentuk yang tak mu'tamad. Kalau haram, larangan dalam bentuk mu'tamad. Tidak ada peluang, tidak ada ruang untuk dia buat. Kalau buat, haram. Tapi kalaulah makruh, tak mu'tamad. Maksud kalau dia buat, tak haram. Tapi larangan juga. Sebab itu kalau tinggalkan larangan Allah Ta'ala semata-mata kerana larangan Allah, dapat pahala. Dia panggil pahala meninggalkan makruh. Baik, serta tuan-puan. Yang kedua, dia ada 2 sunat. Ada 2, iaitu sunat aini muakkad, dan yang keduanya adalah sunat kifayah. Jadi kita status kita berada di mana. Apabila kita tahu 2 ni tuan-puan, kita boleh check list diri kita berada pada status sunat aini ataupun sunat kifai. Sunat kifai ni tuan-puan, iaitu sunat yang memadai dalam satu isi rumah ataupun satu rumah itu, seorang yang buat gugur ke atas orang lain. Jadi gugur sunat, tak perlu orang lain melakukan sunat. Contohnya dia berada dalam rumah dia itu 3 orang ataupun 2 orang tuan-puan. Contohnya 2 lah. Anak kita dah besar, dah duduk asing dengan kita dengan isteri kita sahaja. Kita dengan isteri kita 2. Satu isi rumah 2 kepala. Jadi 2 kepala ini kita yang buat, walaupun isteri kita ni dia kaya, dia ada lebihan kerana dia lebih kaya daripada kita. Dia tak wajib tanggung kerana dia ditanggung oleh suami. Duit lebihan banyak.
tapi dia sengaja tak buat. Adakah makruh ke atas dia? Tidak. Kenapa? Kerana telah dibuat oleh suami dia. Kerana dia berada dalam satu rumah, sunat kifai. Kifai ini mana apa kifai? Kifayah maknanya memadai, seorang yang buat, gugur sunat itu ke atas orang lain. Itu dipanggil sunat kifai. Jadi kita ni kebanyakannya tumpuan sunat kifai lah. Ada orang jarang lah orang duduk seorang, melainkan ada orang bujang duduk seorang tu sunat aini lah ke atas dia. Baik, serta tumpuan, kesimpulan dia kita dah bincang tajuk yang pertama. Kita dah tahu hukum melakukan ibadat kurban ini sunat muakkad. Sangat dituntut bagi orang yang mampu, ada kelebihan, ada lebih harta benda pada 4 hari. Hari pertama dan hari 3 hari tasyriq. Dan sunat tu pula, sunat muakkad itu pula ada 2, sunat aini muakkad dan sunat kifai muakkad. Sunat aini muakkad dan sunat kifai muakkad. Jadi status dia, kita berada pada sunat kifai muakkad. Dan ada juga orang yang bujang hidup seorang, dia sunat aini muakkad. Baik. Jadi kita nak mengelakkan daripada makruh, maka kita buat niat untuk mendapatkan pahala sunat, dalam masa sama niat untuk mengelakkan daripada makruh, kita akan dapat 2 pahala dalam satu perbuatan kita. Baik, saya tahu. Sunat kifai dia mudah tumpuan untuk kita lebih faham. Sama juga konsep dengan kita makan berjemaah. Apabila kita makan berjemaah, seorang saja yang baca doa, orang lain tu kan amin saja. Tak perlu kita baca setiap orang baca doa. Seorang baca doa, walaupun ada orang yang tak amin, tak apa. Gugur ke atas dia sunat aini. Kerana dia sunat kifai. Apabila kita makan berjemaah, sunat kifai ke atas jemaah itu membaca doa. Walaupun sekurang-kurang bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia tak nak baca doa makan pun. Baik. Kita terus ke baca topik yang kedua, tuan. Tajuk yang kedua iaitu niat melakukan niat melakukan ibadat kurban. Cara niat melakukan ibadat kurban. Ini antara tajuk ataupun topik yang kita perlu fokus. Kenapa? Kerana silat niat dia ada kesan yang berbeza. Silat niat dia ada kesan yang agak besar. Walaupun sah kurban dia, tapi ada kesan status kurban itu. Jadi kita tahu tumpuan, baik, kita tengok dulu sekejap. Saya tengok nota. Adakah disebut kurban ini ada 2 standard, ada kurban sunat, ada kurban wajib. Okey. Di bawah dia, sekejap lagi saya akan sebut. Kurban ini ada kurban wajib dan ada kurban sunat. Baik, kita terus dulu tumpuan cara niat kurban. Jadi cara niat kurban ini, kita pilih dulu kurban sunat. Sekejap lagi kita akan sebut kurban wajib. Pertama dia tumpuan, cara niat kurban sunat. Ini dipanggil tata cara niat kurban. Di dalam solat ada tata cara niat solat. Ada qasatnya, ada ta'arudnya, ada ta'ayunnya. Setiap ibadat dia ada tata cara niat. Dia ada tata cara niat, dia ada masa niat, dia ada tempat niat. Itu maksudnya cara niat. Baik, yang pertama tuan-tuan, kita nak niat ibadat kurban sunat. Ibadat kurban sunat. Jadi cara niat ibadat kurban sunat tuan-tuan wajib, bukan sunat, wajib ta'yin lafaz sunat. Dia tak sunat sunat ta'yin, tidak, wajib sunat. Wajib ta'yin ataupun nyatakan ataupun terlitah di hati kita sunat. Kenapa? Ini tata cara yang ditetapkan. Kena ada beza di antara ibadat ini sunat ataupun wajib. Kalau ibadat itu, kurban itu wajib, dia akan ta'yin wajib. Kalaulah ibadat ini, kurban ini sunat, maka dia ta'yinkan sunat. Mana contoh dia? Seperti lafaz
niat kurban sunnah. Inilah satu bahagian dari 7 bahagian kurban sunnah bagi diriku. Inilah satu bahagian dari 7 bahagian kurban sunnah. Dia kata wajib nyatakan kurban sunnah. Bagi diriku. Apabila kita nyatakan kurban dalam lafaz niat itu sunnah, maka status kurban kita jadi kurban sunnah. Hukum dia barulah ada melibatkan hukum. Dia beza dengan kurban wajib. Kurban wajib dia beza dengan kurban sunnah. Beza ni pada nisbah boleh ataupun tidak boleh makan. Sebab tu saya kata kalau silap niat, dia impak dia kepada hukum ataupun status ibadat kurban itu. Walaupun sah ibadat kurban, kalau kita silap niat, dia akan bertukar jadi wajib. Sah ibadat kurban, tetapi yang jadinya ialah status itu wajib, bukan ibadat sunnah. Apabila jadi kurban wajib, maka dia impak dia, kesan dia kepada pembahagian daging. Dia tak boleh orang yang berkorban wajib itu makan walaupun sedikit. Tetapi kalau ibadat sunnah, hukum makan daging korban itu sunnah. Hukum makan daging korban sunnah. Kita akan sebut di dalam penagihan nanti. Cara penagihan terbaiknya. Dia nak ambil qadar mana, kita akan refresh balik tu. Semua kita dah belajar, cuma kita punya kuliah ni, kita punya program ini lebih kepada refresh balik. Bagaimana Abang Zaki sebut tadi, kita nak recall balik saja. Baik, settle tuan, cara niat korban sunat. Baik. Sekiranya tidak ditakyinkan sunat, kita nak tengok yang kedua pula. Sekiranya tidak ditakyinkan sunat, maka akan bertukar jadi kurban wajib. Kerana termasuk di dalam ibadah kurban wajib. Kalaulah kita tertinggal niat sunat, maka dia akan auto menjadi wajib. Contoh kita kata inilah satu bahagian dari 7 bahagian kurban bagi aku. Dia tak sebut, dia sebut satu je, dia sebut kurban umum. Apabila sebut kurban itu umum, maka dia tak akan jadi sunat. Dia akan jadi masuk di dalam kategori wajib. Kenapa? Kerana sunat itu mesti ditakyinkan. Mesti ditakyinkan sunat. Jadi apabila dia tak takyin sunat, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kurban wajib. Jadi kesimpulannya tuan-puan, kita nak tahu status ibadat kurban kita ini, dia akan jadi wajib ini dengan 2 cara. Ada 2 cara kurban jadi kurban wajib. Cara pertama, yang pertamanya ialah nazar. Ini wajib. Nazar dengan lafaz nazar. Maka jadi wajib kurban tersebut. Apabila jadi wajib, dan wajib sembelih segera. Dia tak boleh delay. Apabila kurban itu jadi wajib, maka wajib sembelih segera dan wajib disedekahkan semua daging kurban wajib kepada fakir miskin. Dan haram ia makan walaupun sedikit. Itu kesan dia panggil ibadat kurban wajib. Cara pertama yang jadi wajib ini ibadat kurban wajib iaitu nazar. Dan nazar tuan-puan dia ada lafaz dia. Lafaz nazar. Kita tak nak bincang panjang kerana dia tajuk nazar, ada lafaz nazar dan ada perkara-perkara yang sah nazar. Bukan semua benda sah nazar, tidak. Dia ada perkara yang sah nazar dan dia ada lafaz nazar. Bukan dia sebut tanpa lafaz nazar, dia tidak akan jadi nazar.
Yang kedua dia akan jadi wajib tuan-puan, settle. Wajib pertamanya ialah nazar. Yang keduanya dengan cara apa? Dengan cara ta'yin ataupun menentukan binatang yang sah dibuat korban yang ada di dalam milik dia. Nah, ini kita nak tengok status dia. Dia ta'yin secara umum tanpa dia sebut sunat, dia bertukar status kepada wajib. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, cara yang kedua jadi wajib ni iaitu dengan cara ta'yin, menyatakan binatang yang sah dibuat korban yang ada di dalam miliknya. Dia ta'yin, dia nyatakan binatang yang sah dibuat korban yang ada dalam milik dia. Macam mana cara ta'yin dia? Seperti dia kata, inilah binatang korban. Seperti dia kata apa tuan-puan? Ingat syarat dia, ada binatang yang sah dibuat korban dan binatang itu milik dia. Ini. Binatang itu sah dibuat korban dan status binatang itu menjadi milik dia. Maka apa yang dia ta'yin, dia boleh merubah status binatang itu menjadi korban wajib, tak jadi sunat. Dia kata apa? Dia kata lembu ni. Lembu itu sah dibuat korban. Yang kedua pula, lembu itu milik dia. Dia dah beli, dia dah qabat, dah jadi milik dia. Apa yang dia ta'yin kepada lembu itu? Lembu ini dia kata, aku akan buat korban. Dia ta'yin secara umum korban tanpa melibatkan sunat, maka dia auto jadi wajib. Dia panggil termasuk dalam kategori nazar pada makna, bukan nazar pada hakikat. Hakikat nazar kena ada lafaz nazar. Tetapi kalaulah dia ta'yin tidak menyebut sunat, dia hanya menyebut secara umum kurban, maka akan jadi kurban itu kurban wajib, tak akan jadi kurban sunat. Apabila jadi wajib, maka menyebabkan status lembu itu wajib dia sembelih segera, wajib dia sedekahkan kepada fakir miskin. Semua daging lembu tersebut dia haram makan walaupun sedikit. Kenapa? Kerana itulah dia peraturan bagi korban yang wajib sedekah semua, tak boleh makan walaupun sedikit. Settle tuan-puan. Jadi kesimpulan nak jadi wajib ni tuan-puan ada dua cara. Pertama dengan lafaz nazar, yang kedua dengan cara ta'yin binatang yang dalam milik dia secara umum tanpa menentukan sunat. Dia cakap umum saja, inilah lembu, aku akan buat korban. Maka lembu yang dalam milik dia nyatakan secara umum tanpa melibatkan, tanpa detailkan sunat, auto jadi lembu itu wajib disembelih dan wajib disedekah ke semua daging. Kenapa? Kerana dia termasuk pada makna nazar. Ini disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin, juga disebut di dalam kitab Furu'ul Masail, juga disebut di dalam kitab Baijuri Ibnu Qasim, dan disebut juga di dalam risalah kita ini. Nanti kita akan baca dalam siri-siri terakhir, iaitu ada 9 isu yang berkaitan dengan ibadat kurban. Dia fokus risalah kita ni tuan-tuan, risalah Tunggul Jeci, dia hanya fokus isu yang praktikal. Dia tak hurai berkaitan dengan teknikal, tapi dia pilih isu sahaja. Sebab tu kita nak letak last sekali. Apabila masuk tajuk yang kelima, topik kelima berkaitan dengan isu, kita akan baca dia punya risalah ini lebih kurang 9 isu asas berkaitan dengan persoalan ibadat kurban. Baik, settle tuan-puan, itulah dia dua cara yang nak menjadi wajib. Ibadat sunat bertukar menjadi wajib. Dan jangan lupa cara yang salah satunya ialah ta'yin. Ta'yin itu dia boleh jadi dua cara. Pertamanya ta'yin lembu yang masih hidup sebelum disembelih. Dan yang keduanya ketika mana dia nak niat. Lembu tu dalam milik dia, dan ketika dia nak niat itu, dia niat umum tanpa dia niat sunat, maka akan jadi auto jadi wajib. Tak jadi satu bahagian itu bahagian sunat jadi wajib. Baik, settle. Cara kita nak elak, cara nak elak tak nak jadi wajib macam mana? Cara nak elak ataupun kita panggil solusi untuk mengelakkan daripada
jadi wajib kurban. Bagaimana cara dia? Yang pertamanya, jangan menggunakan lafaz ta'yin secara umum kepada binatang yang sah buat kurban yang ada dalam milik kita. Ini berhati-hati. Ini cara pertama. Kita nak elakkan supaya tidak jadi kurban wajib. Jangan kita menggunakan lafaz ta'yin secara umum kepada binatang yang sah dibuat kurban yang ada dalam milik kita. Seperti kita kata lembu ni aku nak buat kurban. Kita tambak lembu tepi rumah kita, ataupun kita heret lembu, kawan tanya nak buat apa lembu tu ji? Ni nak buat kurban, ini 2 hari lagi. Dia kurban umum dia sebut. Ta'yin kurban secara umum bahaya, boleh menyebabkan bertukar status daripada sunat kepada wajib. Yang kedua tuan-puan, cara yang kedua, kalaulah dia nak ta'yin juga boleh, tapi dia kena ta'yin sunat direct. Kalau dia nak ta'yin, dia nak sebut kurban boleh, dia kena sebut kurban secara terperinci. Inilah lembu aku ni, aku nak buat kurban sunat. Okey, settle. Dia kena perinci. Kita tambak lembu tepi rumah kita, kawan kita tanya, ji, lembu beli nak buat apa ji? Lembu ni 2 hari lagi ni aku nak buat kurban sunat. Okey, tak ada jadi isu apa pun. Kenapa? Kita ta'yin, ya, tetapi kita ta'yin secara detail. Dia tidak akan merubah hukum sunat kepada wajib. Itu satu cara. Cara yang kedua, kita jangan menggunakan lafaz ibadat. Ataupun kita jangan menggunakan lafaz kurban. Jangan. Sebab lafaz kurban kalau kita guna tak kena cara, dia boleh berubah hukum. Kita menggunakan lafaz lain daripada kurban. Orang tanya, ji, nak buat apa kat lembu? Nak buat kenduri. Ya, 2 hari lagi. Pakak datanglah rumah saya. Saya nak buat kenduri. Boleh? Kenapa? Kerana dia tidak menggunakan lafaz ibadat. Dia tidak menggunakan lafaz kurban. Apabila dia menggunakan lafaz ibadat, lafaz kurban, sedangkan dia menggunakan dengan cara yang tak tepat, dia akan boleh merubah hukum daripada hukum sunat kepada hukum wajib. Baik, settle tuan-puan. Kita dah 2 topik kita bincang, kita nak masuk topik yang ketiga tuan-puan. Topik yang ketiga. Baik. Sebelum tu kita tengok dulu masa, sebab kita tak nak ambil masa lama tuan-puan, dah kita bersiri, kita buat santai-santai. Kita buat bersiri ni dia boleh kita santai. Kita ada 10.52. Kita break pukul 11 tuan-puan. Kita break pukul 11, kita buka soalan sekejap. Kalau ada soalan kita jawab, kalau tak ada soalan kita break teruslah. Yang ketiga ni tuan-puan, yang terkunci kita duduk yang ketiga ni. Ketiga ni kita nak bincang tata cara pelaksanaan ibadat kurban yang melibatkan isu muamalat. Sebab ibadat kurban dia ibadat harta benda, dia memang kita kena kuasai ilmu muamalat. Di sinilah teknikalnya. Walaupun nampak macam teknikal, sebenarnya bukan teknikal. Nampak macam biasa saja, tapi dia sebenarnya asas, fundamental yang mesti kita settlekan. Kerana dia asas di dalam muamalat. Baik, tajuk ketiga tuan-puan, tata cara pelaksanaan ibadat kurban yang melibatkan akad muamalat. Ya? Tata cara pelaksanaan ibadat kurban ini tuan-puan yang melibatkan akad muamalat. Yang pertamanya ialah akad jual beli yang kita nak bincang. Yang keduanya tuan-puan, kita nak bincang qaba. Yang ketiganya yang kita nak bincang sembelihan dan akad wakalah. Yang keempat yang kita nak bincang, dia ada satu topik panjang tuan-puan. Yang empat yang kita nak bincang niat kurban. Niat macam mana cara nak niat. Cara niat kita tahu dah tempat masa dia. Bila masa kita nak niat. Dan yang kelimanya ialah, yang kita nak subtopik yang kelima, hari ni bukan tak sempat lah, ini saya nak sebut saja subtopik yang kelima yang kita nak cover dan tajuk ni, akad wakalah. Akad wakalah ni alternatif untuk kita, terutamanya musim pandemik ni, kita tak mampu buat sendiri. Kalau nak buat kurban juga, inilah
Yang kita kena tahu SOP wakalah A to Z. Jadi kita akan perincikan insya-Allah akad wakalah ini. Okey, dia ada 5 tajuk tuan-puan, 5 subtopik. Baik, kita hari ni kerana masa kita lebih kurang dalam 10 minit lagi, kita nak tengok subtopik yang pertama dulu dalam tata cara pelaksanaan ibadat korban ini. Kita nak tengok yang pertama, iaitu akad jual beli. Akad jual beli. Kita ringkas tuan-puan, kita terus kepada yang asas saja, tak melibatkan detail. Yang detailnya kita bincang lain, ataupun tuan-puan dah maklum. Yang detailnya kita nak pemilihan lembu, itu yang dalam tajuk yang detail. Sunat pemilihan lembu, kalau kita nak kambing, nak unta, nak biri-biri. Jadi lembu yang sunatnya macam mana, kita skip yang tu. Kalau ada soalan boleh. Kita tak nak sebut yang tajuk yang tambahan itu. Terus kita nak ambil yang asas saja, iaitu asasnya jual beli kena settlekan dulu. Kalau tak sah jual beli, dia akan melibatkan tak sah wakil sembelih. Kalau tak sah jual beli, dia melibatkan tak sah korban. Bukan saja tak sah serah sembelih kepada orang lain, bahkan tak sah juga ibadat korban dia. Tu kesan sekiranya tak sah dia akad jual beli. Baik, akad jual beli ni tuan-puan sama dengan cara kita belajar jual beli. Sama je. Kerana kita dah belajar dalam akad jual beli, ada rukun jual beli, ada 3 rukun asas dan detailnya 5 ataupun 6. Dan syarat dia sama yang kita akan implement dalam jual beli lembu. Syarat dia sama. Rukun kita jaga ada 5 dan syarat bagi rukun juga kita akan jaga. Yang kita dah belajar tuan-puan, lebih kurang ada 5, 6, lebih kurang ada 16 terma dan syarat untuk sah jual beli. Itu kita dah belajar di surau. Rukun, ada 3 rukun asas itu, ataupun 6 detail itu, penjual dan pembeli, barang dan harga, dan sirah. Ini 3 rukun asas, pecah menjadi 6. Dia 6 ni tuan-puan, ataupun 3 rukun asas ini, terma dia paling penting. Ada 16 terma dan syarat yang telah kita belajar di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Dan kita akan guna pakai 16 syarat ini untuk kita pastikan jual beli lembu kita ini sah. Antaranya tuan-puan apa dia? Antaranya yang kita mesti jaga ialah ikut qaul yang mu'tamad, sirah ada ijab dan qabul. Ini asas. Penjual ada, pembeli ada, dan barang ada, dan duit ada, sirah ada. Sirah ni ijab dan qabul. Qaul yang mu'tamad, pastikan jual beli ini ada ijab dan qabul. Settle tuan-puan, kita tak nak detailkan sebab kita dah belajar. Yang keduanya ialah, lapas pertama akad jual beli. Settle jual beli, pastikan jual beli kita ini sah. Ada lafaz ijab qabul, aku belilah lembu ini sebanyak 7,500. Aku belilah lembu ni dengan harga 7,500. Maka penjual kata ya, ataupun penjual kata aku jual kepada kamu lembu ini dengan harga 7,500. Settle. Itu seekor. Dan kalau kita sebahagian pula, kita akad sebahagian. Saya belilah lembu ini sebahagian daripada 7 bahagian. Dengan harga RM700 tunai. Penjual kata dia terima. Ataupun penjual pun boleh ucap. Dia mana-mana pun boleh dua ni. Tak syarat penjual dulu. Penjual dulu boleh ucap, pembeli boleh ucap. Ataupun ikut formal, ikut biasanya penjual ucap. Aku jualah satu bahagian lembu aku ini kepada kamu dengan harga 700 satu bahagian. Maka penjual kata ya. Paling pendek lafaz ya. Itu paling pendek. Kita dah belajar skrip tuan-puan, ada lebih kurang 3 skrip yang kita dah belajar. Paling pendek lafaz ijab dan qabul ini, paling pendek lafaz ijab, lafaz terima, ya. Dengan syarat ya ini dia tahu. Apa dia? Dengan syarat harga dia tahu. Dia boleh cakap ya.
Sah ucapan walaupun satu lafaz ya dengan syarat dia tahu barang ini, barang yang dia nak beli ini satu bahagian ni dia tahu. Dan harga pun dia tahu. Barang pun dia tahu, harga pun dia tahu. Sah walaupun dia jawab ya sahaja. Ataupun dia jawab okey. Ataupun dia jawab alright. Naam, ya, yes, semua sah. Satu lafaz. Kita dah belajar dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kata tuan-tuan, apabila ada ijab dan qabul, kita boleh beramal dengan qaul yang mu'tamad, mazhab al-Imam Syafi'i, bermakna kita dah lepas satu fasal. Ini proses apa tuan-tuan? Proses kita nak memiliki satu bahagian lembu yang ada pada milik penjual. Kenapa? Kerana proses ini terpaksa kita kena follow untuk kita sah berkorban. Kalau korban lembu orang tak sah, maka kita kena lalui beberapa proses yang syarak tetapkan supaya akhirnya kita sah berkorban milik kita. Kalau selagi mana tak jadi milik, tak sah korban. Batu fasal pertama dia panggil fasal untuk selesaikan milik kita dulu. Jadi milik ni tuan-puan, nak jadi milik ada dua cara. Pertama dengan lafaz ijab qabul, yang kedua dengan tindakan. Ni kita nak terus ke tindakan. Apa dia? Tata cara yang kedua, qabah, tuan-puan. Qabah. Ini kita buat sendiri. Kita nak faham buat sendiri dulu. Baru sekejap lagi kita nak wakilkan. Kalau kita tak faham buat sendiri, kita tak akan faham nak wakil. Yang kedua, baru kita nak qabah. Qabah ni apa? Qabah ni dia panggil pindah milik dengan perbuatan kita. Kalau lafaz ijab qabul, itu dia panggil proses pertukaran milik dengan lafaz. Masih tak sempurna dalam mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i menetapkan untuk sempurna milik mesti melalui dua cara. Cara pertama dengan lafaz, cara kedua dengan perbuatan. Maka selepas kita lafaz tuan-puan, cara kedua kita nak pindah milik dengan perbuatan yang kita panggil qabad. Qabad inilah dia panggil pegang untuk pastikan bahawa barang itu milik kita. Jadi kita dah bincang sebelum daripada ni tuan-puan di surau, qabad ini dia berdasarkan kepada jenis barang. Kalau barang ringan, ada cara qabad barang ringan. Kalau barang berat, ada qabad barang berat. Baik, barang ringan, mudah qabad dia. Asalkan penjual serah kepada kita, tolak depan kita, walaupun kita tak pegang, kerana barang itu ringan, seperti gula, roti, dan sebagainya ringan, maka menjadi milik kita walaupun kita tak pegang lagi. Itu ringan. Tapi kalau barang berat, mesti kita pegang, baru jadi milik kita. Contoh barang berat mana? Barang berat ada yang boleh dipindah, dan boleh pegang, boleh angkat, dan ada yang tak boleh pindah. Apabila barang itu tak boleh pindah, seperti rumah, seperti aset, dia ada cara dia. Kita tak nak sebut, dan kerana kita dah sebut dalam kelas. Cuma kita nak sebut yang praktikalnya, kalau binatang. Bagaimana cara untuk qabad binatang? Sama dengan kenderaan. Maka kenderaan dan binatang ni qabad dia untuk pindah milik jadi milik kita, pastikan dia bergerak walaupun sedikit untuk pastikan menjadi milik kita. Kalau binatang, pastikan selepas kita akan ijab qabul, pastikan dia bergerak sedikit. Maksudnya dia melangkah sedikit. Sebab itulah tuan-puan, kalau kita perhati orang dulu, kenapa orang dulu secara manualnya dia akan, sebelum dia sembelih, ke semua 7 orang ini ada, dan setiap satu persatu peserta ini dia akan akad jual beli. Dan selepas dia akad jual beli, dia pegang tali, dia tarik supaya lembu itu berjalan selangkah. Kenapa? Ini proses untuk qabad, untuk pindah milik menjadi milik peserta. Daripada penjual serah kepada peserta, maka serahan nak jadi milik sempurna, mesti peserta itu qabad. Apa dia qabad? Pegang, ataupun dia panggil pindah dengan perbuatan. Macam mana cara kalau lembu? Pastikan dia berjalan walaupun selangkah ke tempat peserta itu, walaupun bergerak sedikit, maka dikira milik peserta. Apabila peserta dah memiliki satu bahagian daripada 7 bahagian,
barulah boleh dia nak terus kepada fasal seterusnya. Selagi mana tak milik peserta, peserta tak boleh untuk fasal seterusnya sembelih. Tak boleh. Dia kena settle dulu fasal yang kedua. Bagi milik secara perbuatan dulu. Ini mazhab kita. Al-imamuna Syafi'i. Barulah yang ketiga. Yang ketiganya tumpuan, kita nak sembelih. Ataupun kita panggil, kita nak sembelih sendiri kerana 7 orang tak boleh, kita terpaksa kena wakil kepada tukang sembelih. Baru boleh fasal, kena wakil kepada tukang sembelih. InsyaAllah tuan-puan, masa kita dah cukup. Jadi topik yang ketiga, sembelihan dan wakalah ini, dan niat kurban, dan yang kelimanya ialah akad wakalah. A to Z ini kita akan bincang siri yang kedua besok. Dan isu-isu kita akan bincang juga besok. Mungkin besok dah boleh masuk isu-isu berkaitan. Dan siri yang ketiga itu kita boleh baca risalah. Mungkin kita 3 ke 4 siri saja. Tak banyak tu bang. Sebab kita just bincang yang asas. Kita tak bincang yang teknikal ataupun tambahan-tambahan tu, melainkan kalau tuan-puan ada soalan boleh tambah, boleh tanya. Baik, wallahu alam. Saya serah kepada tuan-puan, mungkin ada soalan ataupun tak ada soalan, kita boleh bersurai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya bunyi macam ni. Seperti kita tahu, ibadat kurban ni macam ibadat keluarga lah. Contohnya macam saya adalah ketua keluarga. Lepas tu ada isteri, ada anak, dan anak saya dah kahwin, ada menantu. Kalau ikut istilah keluarga tu, adakah menantu termasuk sekali ataupun adik juga termasuk sekali macam adik saya? Ataupun sebenarnya kalau nak dapat ibadah lebih, pahala lebih, ayah saya masih hidup, saya serah duit itu ke ayah saya buat ibadah kurban, termasuk orang kata pahalanya berturutkan ke bawah. Ayah, anaknya kata 5 dapat. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih pengerusi kita. Baik, soalan dia satunya ialah status keluarga. Kita nak tahu keluarga. Yang keduanya, soalan yang kedua, boleh ke tidak kita nak serahkan, kita pembuat dan nak serahkan duit kepada ayah kita dan anak-anak kita untuk mereka buat kurban. Betul Okey, soalan yang pertama, status keluarga. Kenapa nak tahu status keluarga? Sebab kita nak pastikan bahawa satu keluarga ini, pastikan satu keluarga, satu rumah, satu keluarga itu pastikan seorang yang buat untuk gugur fardu, untuk gugur sunat kifai. Baik, jawab dia tuan-puan. Pengiraan dia kira isi rumah. Dalam isi rumah ni, contohnya kita ada isteri kita, ada anak-anak kita, anak-anak menantu kita ada, cucu pun ada. Dalam ramai-ramai itu, dia kira untuk nak sunat kifai ni tuan-puan, sunat kifai, dia kira seorang. Siapa yang ada duit, yang mampu, dia ialah yang berkorban. Dia berkorban, maka orang lain yang tak korban ini, walaupun orang lain ni ada duit, kalau tak ada duit, tak kisah pun, tak jadi makruh. Orang lain pun ada duit juga, mampu juga, tapi sengaja tak korban. Kenapa? Kerana dia kata ayah dah korban. Isteri kata ke isteri, kenapa tak korban? Isteri kata abang dah korban. Cucu yang mampu, cucu pun besar dah balik dah, duit banyak, tak mampu, kenapa? Tak korban, kenapa? Mampu tak korban ni? Dia kata saya, rumah saya dah ada orang buat korban. Jawab dia tuan-puan, gugur ataupun memadai, tak makruh ke atas orang lain. Kita nak bincang ni tuan-puan, kenapa? Kerana nak elak daripada makruh, bukan haram. Kerana pendapat kita mazhab Syafi'i dia sunat muakkad. Cuma kita nak bincangnya yang Tuan Haji kita tanya ni, nak gugur sunat kifai. Sebab kalau semua tak buat, sedangkan dia mampu, makruh. Makruh ke atas semua orang.
Tapi kalaulah seorang yang bantu orang lain, dia yang buat. Ayah yang biasa buat. Anak-anak yang besar dah bekerja, dia mampu. Tapi tak buat. Ayah dah buat. Gugur. Maksud gugur ni tak makruh ke atas anak. Baik, settle. Soalan yang kedua. Kita buat korban. Dan kita ni nak pastikan, nak buat, nak pahala besar. Bagi duit dekat ayah kita. Kita pun ada ayah kita. Bagi duit dekat ayah kita supaya ayah kita buat korban. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh dan dapat pahala sunat korban. Kita dah buat korban, dapat pahala. Kita bagi kepada ayah kita duit, dia buat korban, dapat pahala kepada kita, tak kurang sedikit pun, kata Nabi. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajruh kafa'ili. Tunjuk jalan orang lain buat kebaikan ni, Allah Ta'ala akan bayar, sedikit pun tak mengurangi seperti mana kita buat. Itu contoh yang cara yang baik. Jangan buat cara macam ni. Dia bagi duit kepada orang lain buat korban dan dia tak buat korban. Dia kata, saya ni tiap-tiap tahun dah ustaz. Dia buat macam haji. Dia duk faham dia ni nak cara macam buat haji. Dia kata, tiap-tiap tahun dah saya buat korban. Tahun ni saya tak buat korban. Tapi saya bagi anak saya buat korban. Adakah afdal buat macam tu? Tak. Yang afdalnya, diri dia buat korban dulu, barulah dia bagi kepada orang lain buat korban. Kerana setiap korban ini, setiap tahun disunat buat korban. Setiap tahun buat korban sunat. Bukan maknanya kita dah sunat buat korban tahun ni, tahun depan bagi orang lain pula. Dah. Tahun depan mampu buat. Dan mampu lebih lagi, barulah bagi duit ini kepada orang lain untuk buat. Bagi duit ke anak kita tak nak buat korban. Ni ayah bagi duit, kamu satu bahagian buat korban. Ni satu bahagian untuk cucu. Ni satu bahagian untuk isteri. Semua kita support. Boleh ke tidak? Ya, dan afdal. Kerana kita dah buat dan kita nak lagi pahala lebih, kita bagi duit kepada orang lain untuk buat korban. Settle? Sama-sama. Ada soalan lagi? Ada dalam box. Saya baca dalam inbox ni. Al-Fadil Haji Ridwan, bagaimana hukum jual beli satu bahagian lembu tapi penjual tak pasti lagi harga muktamad? Tapi pembeli dah bagi siap-siap duit. Contoh 800 satu bahagian. Contoh 800 satu bahagian. Penjual kata kalau kurang duit dia akan minta baki dari pembeli pada masa akan datang. Jika terlebih, penjual akan pulang semula pada pembeli baki duit. Ini kena buat cara betul. Tak betul, tak sah. Baik, cara macam mana yang sah? Jual beli satu bahagian lembu tapi harga tak muktamad, tak pasti. Baik. Dia syarat sah jual beli, tuan-puan. Kita nak tengok syarat sah jual beli dulu. Lepas tu kita tahu solusi untuk sah. Kalau tak kena gaya, tak sah. Walaupun banyak orang buat macam ni. Jadi cara dia, tuan-puan, jual beli ni, kita kena, syarat sah dia, kena tahu harga itu secara spesifik. Tetap. Sebelum akad jual beli, pastikan tetapkan harga. Masa akad jual beli tu. Sebelum akad tak tetap, tak apa. Sebab itulah ada cara dia nak buat bagi sah ni. Jadi sebelum akad jual beli, pastikan tuan telah menetapkan harga ini. Dia kata, dulu tak tetap, tak pasti lagi. 700 ke 750 ke 800. Apabila dia decide tetapkan harga satu bahagian 800, ketika tu baru sah akad jual beli. Bagaimana pula dia bagi duit awal? Bagi duit awal boleh, jangan akad jual beli awal. Akad jual beli awal tak sah. Kalaulah dia bagi awal duit kepada pembeli boleh, tapi bagi itu di atas mesti ada tiket. Bagi itu atau apa mesti? Pertama dia boleh bagi itu bagi penjual tolong pegang, tolong simpan. Dia tak hebah, dia tak hadiah, dia tak sedekah, tapi minta penjual pegang duit saya. Ini wadiah nama dia. Contoh tuan-puan, penjual ni kita nak booking dulu. Booking, jadi penjual kata bagi siap-siaplah duit 800. Kalau terlebih, kalau aku tetap 700, aku bagi pulang balik 100. Kalau tak cukup, kamu tambah balik. Boleh ke tidak? Boleh, tapi jangan akad jual beli lagi. Memang tak boleh akad jual beli sebab tak tetap lagi. Bagi duit itu mesti ada stand. Bagi duit itu, bagi itu pertama, kita nak pilih medium.
Sebab muamalat menyediakan median kepada kita untuk kita guna. Proses pertukaran dan perpindahan duit kepada orang lain mesti ada. Mesti ada stand apa-apa. Mesti ada pegang atas dasar hebah. Mesti aku bagi ni hadiah dulu. Mesti aku bagi ni, kamu pegang je duit. Kita boleh pertama tuan, kita bagi duit kepada penjual. Kamu tolong pegang duit aku dulu. Masa dah decide berapa-berapa ratus, baru aku akan ambil duit ni dan akad. Status itu tuan-puan, nama dia pegang duit dulu tu dalam muamalat dipanggil wadi'ah. Tolong simpan duit orang. Tolong simpan harta orang. Tak boleh guna. Dia simpan, jangan guna. Letak bawah bata mana-mana. Jangan dia guna duit tu. Kerana itu bukan duit penjual. Itu duit pembeli yang si minta supaya penjual pegang dulu. Simpan dulu. Itu cara pertama. Ataupun cara kedua tuan-puan. Cara kedua ni, kita bagi terus kepada dia. Kita hebah. Apabila hebah, kita hebah dulu kepada dia. Apabila aku nak guna nanti, kamu hebah kepada aku balik. Ini kena pandai cara lah. Cara kedua ni kena pandai. Kalau cara pertama mudah, so pegang duit saja. Cuma bahayanya, kalau penjual tu tak tahu dia guna, itu bahaya. Itu haram, guna duit orang. Kerana kita minta dia pegang duit kita, bukan minta dia guna. Kalau dia guna, kena pastikan pindah milik, baru boleh guna. Kita minta pegang, settle. Tapi yang kedua ini, kita minta supaya, kita hebah dia. Aku hebah kepada kamu 800. Nanti ketika nak akad nanti, kamu akan beri balik, hebah balik kepada aku. Ketika nak angkat nanti. Sebab apa kita nak hebah? Supaya dia boleh guna duit kita. Takut kita bagi pegang wadi'ah, dia guna haram. Boleh guna cara salah satu daripada dua cara. Bila nak kena angkat jual beli? Apabila dia dah tentu 800, maka dia ketika itu baru boleh akad jual beli. Saya rasa terjawab soalan Al-Fadhil Haji Ridwan. Saya tengok, saya baca balik, betul tak? Hukum jual beli satu bahagian lembu, tapi penjual tak pasti lagi harga muktamad. Okey. Tapi pembeli dah bagi siap-siap duit. Contoh 800 bahagian. Dia bagi siap-siap 800. Penjual kata kalau kurang duit, dia akan minta baki pembeli pada masa akan datang. Jika terlebih, dia pulangkan. Inilah biasa buat ramai tuan-puan. Tapi kena adjust, kena setting balik, kena ubah balik amalan ini supaya bertepatan dengan muamalat. Muamalatnya tuan-puan, pastikan perpindahan milik ini, kita pilih mana-mana median yang dipilih oleh syarak, dan kita mesti ada akad jual beli yang sah. Kita pasal pertama, kita bagi 800 kepada dia ni, bagi ini atas dasar apa? Bagi kamu pegang dulu. Okey, maknanya itu nama dia wadi'ah. Wadi'ah ni tolong simpan harta orang lain. Jangan guna, simpan, pegang saja. Yang kedua, kita nak takut dia terguna, dia nak guna duit ni 800 ni, kita pastikan proses tukar milik. Tapi kena pandai cara. Kita kata ni aku hebah kepada kamu lah 800, boleh guna dah. Nanti hari yang nak jual akad jual beli tu, mu kena hebah balik kat aku. Ni aku hebah ni kepada kamu, mudah kamu boleh guna dah. Kalau aku bagi wadi'ah, mu pegang saja, tak boleh guna duit ni. Itu cara untuk menyelamatkan dia daripada menggunakan duit kita dengan cara yang tak betul. Maka kita hebah dia siap-siap. Boleh. Soalan Haji Kamaruddin, sekiranya kita berniat kurban sunat dalam hati, tapi terlafaz menjadi kurban wajib secara tak sengaja, bolehkah buat turn kurban sunat semula? Baik, dia kira hati lafaz itu sunat, yang hati itu wajib. Dia kira lafaz itu sunat, yang wajibnya di hati. Apa yang terlintas di hati kita, itu yang diambil kira. Soalan Haji Kamaruddin lagi, bagaimana nak buat kurban untuk arwah ayah ibu kita? Kalau ayah ibu kita tak wasiat kepada kita, haram lagi tak sah kita buat kurban. Melainkan dia pernah wasiat kepada kita, kalau aku mati, kamu tolong buat kurban sunat ke atas aku. Maka kita sunat buat kurban dan sah buat kurban kepada arwah ayah kita. Kalau dia tak pernah wasiat kepada kita, ada satu cara sahaja, kita buat kurban diri kita dan sunat untuk kita sedekah pahala kepada arwah ayah kita. Itu cara dia. Kita buat korban sunat untuk kita, kemudian kita niat
Korban sunat ni yang aku buat ni, aku sedekahkan pahala kepada arwah ayah aku dan arwah ibu aku. Maka akan dapatlah pahala korban kepada ayah kita dan kepada arwah ibu kita yang meninggal. Dapat pahala korban. Baik, tu cara dia. Al-Fadil Tuan Haji Helmi Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat korban untuk anak, isteri dan bagaimana lafaz? Adakah dia tengok kalau anak isteri kita ini hidup? Okey, ada cara dia. Kalau dia dah mati, dah saya dah jawab tadi. Korban sunat, korban, nak buat korban bagi orang yang dah meninggal dunia, mesti ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, tak sah buat korban kepada orang yang dah meninggal dunia. Baik, kalau orang masih hidup, mudah formula dia. Formula dia tuan-puan, kerana muamalat, dia melibatkan izin. Tak boleh buat ibadat orang lain tanpa izin daripada dia. Itu dia punya kunci dia. Maka cara kita nak buat, untuk anak kita yang dah balik, untuk anak isteri kita, kalau kita nak buat untuk isteri dan anak kita yang dah balik, mesti minta izin daripada dia. Minta izin daripada dia. Baru boleh niat inilah korban bagi satu bahagian bagi isteriku. Maknanya kita buat korban bukan untuk kita. Kita tolong buat korban untuk anak kita dan isteri kita. Kita akan belajar dan buat wakalah tuan-puan. Mungkin besok sempat kita akan belajar bab wakalah. Dalam bab wakalah ni kita akan belajar ada dua. Satu wakalah A to Z, satunya wakalah sebahagian daripadanya. Kita buat separuh, orang lain separuh. Ataupun kita nak wakalah kesemuanya. Apabila kita ibadat itu ibadat maliyah, ibadat melibatkan harta benda, maka sah untuk kita serahkan kepada orang lain yang buat. Tetapi ingat, kena ada izin kita untuk orang lain buat. Begitu juga kita nak buat untuk orang lain, mesti ada izin daripada dia. Contoh isteri kita, kena minta dulu. Boleh dah abang nak buat satu bahagian tahun ni? Dia kata ya. Maknanya dia memberi izin untuk kita buat korban bagi dirinya. Asal diri dia kena buat, sunat buat. Tiba-tiba kita nak tolong dia. Nak tolong boleh, tapi kena minta izin. Kerana izin itu dipanggil wakalah, kuasa yang boleh kita buat. Maka cara lafaz macam mana kalau dia bagi izin? Inilah satu bahagian daripada 7 bahagian korban sunat bagi isteri aku. Contoh yang kedua, buat untuk anak. Anak ada 5 orang, kena sebut nama anak. Kita nak buat seorang saja, tahun ni anak sulung. Minta dengan anak sulung kita, ni ban, tahun ni ayah nak tolong buat korban untuk kamu. Dia kata tak apa ya, siapa nama tu buatlah. Maka itu izin. Dalam kalimah itu dia panggil kalimah izin untuk kita buat. Maka contohnya, inilah satu bahagian daripada 7 bahagian korban sunat bagi anak aku yang bernama Ahmad bin Azhar. Contoh. Tak perlulah bin. Tapi kena sebut nama dia sebab anak kita ramai. Kalau anak kita memang seorang, tak perlu sebut. Isteri kita seorang, tak perlu sebut. Tapi kalau isteri kita ramai, kita tak boleh nyata isteri mana. Kena ta'yin. Inilah korban untuk isteri aku. Dia niat isteri dia tu mana. Barulah sah. Dan seterusnya, soalan seterusnya, Al-Fadil Haji Rosli, bagaimana akad peserta pada pihak surau untuk wakilkan pihak surau untuk akad jual beli dengan pembekal lembu? Besok, insyaAllah besok kita nak sebut bagaimana cara wakilkan kepada pihak ketiga atau pihak kedua. Ini besok, sebab besok kita nak terangkan secara flow. Wakil step pertama, kita kena tahu kita buat seorang diri. Hari ni kita dah tahu cara seorang diri kita buat macam mana. Yang kedua, besok kalau kita tak mampu nak buat, kita nak serah orang lain buat. Step pertama besok, kita nak serah kepada orang lain buat secara A to Z. Step yang kedua besok kita nak terang, ada juga separuh kita buat, separuh orang lain buat. Yang step yang ketiga kita nak serah kepada pihak ketiga. Maksudnya, saya nak wakil kepada pihak surau. Bukan nak wakil kepada haji, bukan. Tapi saya nak wakil kepada pihak surau. Dan juga kita akan bincang besok wakil atas wakil. Boleh ataupun tidak. Saya wakil kepada Tuan Pengerusi,
Tuan Pengerusi wakil pula kepada AJK Biro Dakwah. Biro Dakwah dia wakil pula kepada Tok Bila buat wakil atas wakil. Besok insya-Allah. Jadi saya kalau kita sebut hari ni direct, jadi besok tu makan masa lah hari ni. Seterusnya, soalan terakhir, kita tak nak ambil masa tuan-puan lama. Ustaz, korban sunat wan telah dilayar kepada wakil untuk beli lembu, tapi lembu dan bahagian belum pasti sehingga masa nak sembelih, bolehkah niat wakilkan semua? Okey, besok insya-Allah. Kita tak perlu, ni cara mudahnya tuan-puan, wakil A to Z. Wakil daripada semua A to Z tu apa? Sebab dia package. Package A jual beli, package B qada, package yang ketiganya sembelih, package yang keempatnya niat, package kelimanya pengagihan. Kesemua package itu kita wakil semua orang lain buat. Boleh. Itu paling mudah. Jadi tak perlulah kita nak akad jual beli sendiri. Maknanya kita bagi duit itu kepada mewakil, dialah yang akan buat. Tak perlu tunggu. Tunggu nak niat bila, tunggu nak akad ijab qabul bila, tunggu nak niat, tunggu nak bagi sembelih. Tunggu daging saja. Kalau lah orang nak bagi daging. Kalau orang tak bagi daging, tak perlu. Sebab kita dah wakil supaya agih daging. InsyaAllah besok, tuan-puan, kita akan ulang balik cara SOP wakalah. Bermula daripada A sampailah akhir. InsyaAllah saya suruh balik kepada Abang Zaki. Kalau ada soalan, kita akan sambung besok, tuan-puan. Saya minta tanya satu soalan, boleh saya? Boleh. Perbezaan buat korban satu bahagian lembu dengan korban kambing. Okey, apa perbezaan dia? Ini perbezaan dari sudut afdal, bukan dari sudut sah. Jadi dari sudut sah, apabila binatang itu sah, maka apapun jenis binatang sah dibuat korban. Tetapi kita bukan nak tengok dari sudut sah, tapi kita nak tengok dari sudut kualiti pahala. Sudah tentunya kita nak tengok yang terbaik, yang afdal. Jadi afdalnya ikut urutan dia. Yang pertama ialah jenis binatang. Jenis binatang yang afdal bermula dengan unta, yang keduanya lembu dan spesies dia, yang ketiganya barulah kambing dan spesies dia. Itu urutan jenis binatang. Dan afdal dari segi cara ataupun kafiah, kalaulah lembu seekor dengan binatang kambing seekor, sudah tentunya lembu seekor lebih afdal daripada seekor kambing. Sebab apa? Sebab itu urutan jenis. Bermula unta, yang kedua lembu dan spesies dia. Spesies dia ni kerbau dan sebagainya. Barulah turun kepada kambing. Kambing tu pula ada spesies dia, kambing biri-biri. Jadi kalau kita nak bandingkan, kalau seekor lembu dan seekor kambing, kita tahu afdalnya ialah lembu. Maksudnya lebih pahala besarnya ialah lembu. Tetapi kita nak bandingkan, kalau lembu ni satu bahagian dengan seekor kambing, yang mana afdal? Jawab dia tuan-puan, afdalnya seekor kambing berbanding dengan satu bahagian daripada 7 bahagian. Kenapa afdal ini? Kerana ada 2 sebab. Yang pertamanya ialah seekor kambing itu afdal daripada satu bahagian lembu kerana afdal dari sudut dagingnya lebih. Kalau lembu lagi lebih, mana afdal lembu. Tapi tetap dia ada 2 sebab. Di mana sebab yang tetap lebih kambing? Sebab yang keduanya ialah kambing seekor tidak berkongsi dengan orang lain. Afdal di mana? Dirinya boleh sembelih sendiri. Itu dah tempat yang kunci afdal yang dibandingkan dengan satu bahagian lembu. Dia boleh sembelih sendiri. Kerana tak berkongsi dengan orang lain. Sunat kita tu sunat binatang yang kita kurban, kita sendiri yang sembelih. Kalau kita tak mampu, barulah kita wakil kepada orang lain. Sebab itulah, kalau kita nak buat bandingan korban lembu seekor satu bahagian dengan seekor kambing, afdal kambing. Wallahu a'lam. Jadi kita beli kambing lah, buat di rumah. Beli kambing seekor, buat pakak buat je di rumah. Tak kacau. Tak kacau dengan orang lain. Kalau lembu seekor, payah. Okey, untuk next sesi sebenarnya bukan besok, tapi minggu hadapan. Minggu hadapan. 27 bulan 6. Pada sahabat yang tidak dapat join hari ini, bolehlah kita berkongsi maklumat ni pada yang saya dapat hari ini. Mungkin ada masalah lain. Jadi saya mungkin kita
berhenti sekarang pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang dapat main kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih di atas ilmu yang diberikan. Sama-sama. Mungkin kalau jika ada soalan yang mungkin terfikir di kemudian hari, jadi bolehlah kita kemukakan untuk minggu hadapan, sesi minggu hadapan. Jadi di sini saya minta dulu Ustaz. Ya, insyaAllah kita sambung minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik tuan-puan, insyaAllah kita jumpa minggu depan dalam siri pengurusan ibadat kurban yang kedua, yang kita akan bincang minggu depan tata cara pelaksanaan kurban dalam satu topik yang ketiga, iaitu akad wakalah. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang akad wakalah secara detail. Dalam siri yang ketiga tu mungkin akan next akan datang, kita akan bincang Q&A ataupun soalan. Kita ada lebih kurang 20 soalan yang saya kumpul tuan-puan. Pengalaman-pengalaman yang kita dah mengajar di tempat-tempat lain. Jadi soalan-soalan tu kita kumpul. Soalan terkumpul, kita akan baca balik. Mungkin ada soalan yang orang tak tanya, tapi soalan tu agak praktikal juga kita akan bincang. Soalan yang saya kumpulkan tempat-tempat lain tu lebih kurang ada 20 soalan. InsyaAllah kita akan bincang dalam siri terakhir. Wallahualam. Kita jumpa lagi dalam minggu depan, Ahad minggu depan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.